Okey, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farhan Hakimi bin Omar dan saya dari kelas DEP 2A dengan nombor matrik 20 DEP 20F 1015. Hari ini saya akan membicarakan tentang practical work 1 dengan tajuk Fundamental of C Programming atas subjek Programming Fundamental DEC 20012. Dalam practical work ini kita akan belajar untuk bagaimana untuk atur program-program yang error ataupun yang tidak boleh ditafsir dalam komputer. Setelah itu kita akan mengenali bagaimana untuk membina ataupun build flowchart daripada program kita. Setelah itu kita akan belajar juga bagaimana untuk mengkomplitkan ataupun belajar tentang C program, compile dan execute program. Kita akan belajar juga bagaimana untuk melihat ataupun display output kita yang hasil daripada programming jika kita betul. Setelah itu kita akan juga belajar tentang kaitan tentang subjek programming dalam bentuk matematik. Dalam subjek ini kita akan belajar tentang sample of C program, compile dan execute seperti yang saya beritahu tadi. Scanf function, function dalam scanf dalam function dan programming ada perkataan sebagai atau ada perkataan ataupun dalam yang main dalam programming kita iaitu scanf dan studio.h. So dua ni amat penting dalam programming, iaitu dia adalah bertujuan untuk cara untuk memahami ataupun ayat-ayat komputer, untuk komputer faham lagi apa yang kita lapsirkan dalam ni. Contoh yang diberikan dalam ni adalah scanf, f dan .a. Bermaksud dia di sini bermaksud dia akan simpan komponen-komponen ayat sebelum dia. Contoh print welcome to the polytechnic. Lepas tu dia akan simpan dalam F tu. Jadi jika kita mau keluarkan balik, kita just tulis hello F, peratus F. Nanti output dia akan keluar welcome to the polytechnic. So hello and welcome to the polytechnic. Dia akan ganti P tu, F tadi tu dengan ayat yang tadilah. Lepas tu kita ada algoritma, maksud algoritma, flowchart dan prosedur code. Kita akan juga belajar tentang data type, constant dan variables. Ini dia. Juga akan fahami tentang maksud variables dan constant dalam satu perjalanan, iaitu programming tentang variable dan constant dalam komputer memori lah. Juga kita akan juga belajar tentang operator expression dalam ni, iaitu operator, dan juga akan belajar tentang operator C yang ada dalam kandungan dalam PW1 kita lah. Eksperimen tool yang kita perlu ada dalam PW1, apa yang kita perlu ada untuk menjalani eksperimen practical work 1 lah. Okay, so part A, soalan yang pertama adalah define an algorithm, flowchart and procedure code. Define algorithm, flowchart tu terangkan ataupun terangkan lah. So algorithm adalah sebagai macam, dia adalah satu set yang dimana kita perlu buat dalam satu persatu dalam instruction, dalam bentuk instruction agar dia adalah macam, algorithm ni adalah macam set of step by step instruction that perform a specific task of operation. Naturally a language not programming is not a programming language. Maksudnya di sini perkataan yang kita sering digunakan, contohnya kalau perkataan bagi studio studio kan biasa, tapi dalam programming dia lain sikit, jadi stdio. Dia just simplekan terus tanpa u. stdio itu ayat bagi programming. Dia tak sama bagi ayat-ayat yang kita belajar. Contoh print kan, dan biasa natural language print. Lepas tu dalam programming language jadi print F. Dia lain sikit berdasarkan language yang kita ambil lah, C atau C+, atau Viper, something like that. Dan kita akan juga maksud flowchart pula adalah dia sebagai tool ataupun macam rajah untuk kita memahami tentang dalam program tersebut.
Manakala pseudocode ni pula adalah macam dia kata lain bagi programming yang lebih simple. Yang tidak boleh di output. Dia cuba hanya untuk memahami je. Kita just memahami tentang benda tu, transfer ke flowchart, and then dalam bentuk yang kita fahami tu akan masuk dalam programming. Jadi macam basic ya. Kalau kamu tak faham programming, pasal programming kita boleh tengok daripada apa ni dia. Flowchart ataupun pseudocode. Design an algorithm to calculate the area of circle where radius is entered by the user. So dia nak kita designkan algorithm yang kod-kod tu lah. So dekat sini saya akan tulis input to the algorithm is radius r of the circle. Expected output area of the circle algorithm. Step 1 start. Step 2 read or input the radius r of the circle. Step 3 area pi or r is same to calculation of area. And step 4 print the area. Step 5 is n. Just like that lah. Dengan ini kita lebih faham persuntukan dan bentuk programming. Kita lebih faham apa tentang dia. Seterusnya soalan tentang fill in the blank tentang simbol-simbol dalam flowchart. Kita ada terminal, input output, process, decisions, flow line and on page connector. Dalam terminal, bagi simbol terminal ni bekerja macam indicate macam dia bentuk bagi start dengan end. Dia adalah bagi permulaan dan ending bagi satu-satunya flowchart. Input dan output ni adalah di mana kita meletakkan hasil bagi kefahaman kita tentang data-data untuk yang diisi, dan selepas itu apa yang dikeluarkan. Kita ada proses. Proses ni pula macam dia macam kawasan data yang di mana dia was having which manipulates all flow lines, answer and one flow and axis. Dia macam itulah. So next kita ada decision. Decision ni macam represent operation in which tree there are two possible selection. So decision ni dia bergantung pada kita lah, apa yang kita nak hafazkan dalam flowchart yang kita nak bagikan. Seterusnya kita ada flow line. Flow line ni amat penting dalam flowchart sebab dia pergerakan di antara flowchart ke flowchart lain dengan menunjukkan arah-arah lah. Kita nak bagi ke tepi kah, kita nak letak ke kanan ke, kita fikir lagi kan. So seterusnya kita ada on page connector. On page connector ni adalah macam remote control bagi flowchart. Dia macam position untuk bagi yang sama page lah. Kita ada dua page yang sama kan. Kita adjust lah to on page connector. Seterusnya, write a pseudocode to calculate the total of sum of two integer number given by the user. So kita perlu kita perlu buat pseudocode dengan cara berikan total sum of two integer number. Dengan memberikan pada user, given pada user lah, apa yang kita user berilah. So saya tulis sini adalah sebagai contohnya. Begin, write, please enter two number to add. With number 1, with number 2. Sum number 1 plus number 2. Average sum over 2. What sum comma average, so n. So maksudnya dia akan, kalau programming dan bentuk programming, kita akan tulis please enter the two number to add. Lepas tu kita akan tulislah print number 1, print number 2, disimpan F, disimpan F, and then sum number 1, number 2, seperti itu tadi. Dia akan jadi, contoh kita letak number 1, kita tulis itu number 4. And then number 2 kita letak 5. Jadi sum number 1, number 2 jadi 9 dah. What sum or average? Kita akan letak nombor 9. Average yang kita akan dapat adalah 10. Contoh. Build a flowchart for the pseudocode in question 4. Daripada question 4 yang kita buat, kita perlu build ataupun binakan flowchart yang kita dapat. Itu dengan cara yang saya pasti adalah mulakan daripada begin, input, what lepas tu decision, input. Ini proses dia, apa yang akan jadi selepas masa dalam input tu, proses. Lepas tu output, and then end. Ini output dia lah. Dia akan keluar apa yang akan keluar lah. Apa yang keluar daripada program-program kita. Okay, yang keenam, state the data type used in C program. Antara data-data yang saya ambil contoh daripada C programming adalah ni lah. Ni yang paling simple.
Okay, seterusnya, define a constant and a variable. Constant ni is a data that item whose value cannot change during the program execution. Thus, as its name implies, the value is constant. Next is a variable. Variable is a data item whose value can change during the program execution. Thus, as its name implies, the value can vary. Seterusnya, yang ke-8, state the 5 of type of operator used in C programming. So, yang pertama yang kita tahu dalam C programming, type-type operator dia adalah, pertama adalah arithmetic operator, yang kedua relational operator, yang ketiga logical operator, yang keempat bitwise operator, dan kelima assignment operator. Ke-9, apakah output yang dikeluarkan pada kod tersebut? So, printf the number answer is D. Kita ambil perkataan bagi D adalah bagi ni lah. Contoh scanf. Dia scanf balik lah. So scanf dia adalah initial number, printf bagi scanf adalah initial number bagi 3. So dia akan letak D tu sebagai nombor 3. The number answer is 3. Yang ke-10, seperti yang diberitahu tadi, apakah hasil yang dikeluarkan pada kod tersebut adalah chunk name Adam, iaitu peratus S lah. Kalau dia dapat sini dia tulis peratus S, jadi ini kira peratus S lah. So print hello Adam, welcome to the Polytechnic. So hello Adam, welcome to Polytechnic, macam tu. Seterusnya part B, practical work 1 part B. Practical yang ni kita akan terangkan bagaimana hasil yang akan apa yang kesalahan yang kita buat dalam program ni lah, yang ditunjuk sini fix program lah. Apa yang kesalahan ni kita perlu check lah. So ini is the correct program, iaitu salah dia berada di antara studio. U tiada ya, perkataan bagi programming U memang tiada. And then kita ada simbol kat belakang ni, simbol kat sini, simbol dekat belakang ni, hashtag N ni, dan return 0. Return 0 ni ada lagi simbol kat sini sepatutnya, iaitu simbol ni lah, untuk mematikan sesuatu bentuk lah. Output yang ni lah, welcome to the programming class. Yay. So seterusnya, complete a program dengan cara fill in the blank dalam soalan tersebut lah. So perkataan yang tiada di sini adalah in main, persukungan, name, ini S, peratus S letak kat sini. Your staff number is peratus name, ini letak staff number lah, staff underscore number. So dia akan jadi macam ni lah, ni output dia ya. Seterusnya practical exercise 1. Dalam practical ni kita akan bentukkan total resistance dengan cara mengira dalam bentuk programming lah. Ini kita ada 3 resistor lah, R1, R2, R3, dan hasil gabungan adalah R total. Ni IVR. Ni yang pertama adalah flowchart. Yang kita perlu faham sini adalah mulakan dengan apalah, start and the end sama. Kita tengok sini input dia, display resistor value calculator, input lagi ada 1, RA1, input value resistor 1, R2 input the value of resistor, option input the series of parallel. Dengan itu dia akan decision, dia akan beri decision mana yang betul, mana yang salah. Itu R1, R2 adalah R total. Force pula R1 darab R2 bahagi R1 darab R2 lah. Ni salah, sebab dia perlu kerja 2 kali 3 kali lah, tak payahlah, sebab ni lagi senang. Jika dua-dua ni dah dapat soalan, dia akan dapat jawapan dengan total resistance is plus R ohms. Tamat. Ni adalah jenis, ini adalah program dia yang diperlukan dalam apa ni lah, yang tadi lah R total dengan R tu lah, program bagi resistor, calculate the total of resistor. So first thing first, kita letaklah include studio hash in main kurungan persukungan buka dan tutup, float R1, R2, R3 dan R3. Ini yang penting lah untuk mengenal pasti kita. Dan betul lah, takkan dia minta tebuk je kan, tak tahu mana R1, R2, R3. Sini untuk membezakan di antara mereka lah, untuk mereka beza mereka.
printf dengan cara kita tulis apa yang kita perlu. Jangan kita letak tulis dia tak keluar apa-apa, just tulis nombor je kan, tak baik lah, tak macam tak cantik. Jadi kita perlu letaklah ayat sikit-sikit kan. Jadi kita letaklah enter the value of resistor 1, enter the value of resistor 2, enter the value of resistor 3. So kita nak tahu 1, 2, 3 ni 1, 2, 3 lah kan. Tapi nak ambil bahagian mana, R1 ke R2 ke R3. So dengan itu kita akan letak scanf. Scanf untuk membezakan mereka lah, mereka di antara tiga ni lah, dengan cara letak R1, R2, R3 dengan peratus yang sama dalam satu tempat yang sama. And the next one, untuk mencarikan R total, iaitu kita perlukan R total sama dengan R1 tambah R2 dan tambah R3. Dengan itu kita akan buat lagi sekali dengan cara printf total resistance in series. Untuk F dia akan ambil dari sini, pada R total dari sini, lepas tu return. Dah tamat. Daripada program-program ni, output dia akan jadi macam ni. Contoh, enter dia akan tekan kita tekan run, and then dia akan keluarkan enter the value of resistor 1, kita letaklah 12. Yang kedua dia akan enter the value of resistor 2, kita akan letak 21. Contoh je 21, 12 tu contoh. Enter the value of resistor 3, 32. Kita bagi contoh lagi, kita letak je 32. Process return to 0, execution time is 8.128 dengan total resistance dia 65 second. 65, betul lah. 32 tambah 21 tambah 12 ada apalah 65. Seterusnya, kalau kita tukarkan tambah ni dengan darab, iaitu bintang, dia hasil dia lain lah. Jadi dia darab lah 12 darab 21 darab 32. Macam tu. Okay, practical exercise 2, manual the program tentang Ohm law. Calculate the value of voltage of a circuit in series using Ohm laws. The value of current and resistance are answered by the user. So, yang saya fahami adalah cara dia dengan membahagikan dua lah, tentang value of resistance current flow dengan resistance lah, flow through lah. Scan as yang resistance tu, current flow tu kita letakkan sebagai I, dan resistance tu kita letak sebagai kan R. So VI darab R hasil bagi program ni lah. Itu hasil N bagi output kita. So the next yang lepas tu kita letak lagi proper lagi. Takkan kita nak tulis macam tu je IVR terus tu bagi jawapan kan. Tak lah, kita perlu lagi tambah lagi ayatnya dengan cara tulis the voltage value of the circuit I and R. Kita gantikan dalam bentuk IR, dalam bentuk nombor yang kita tulis lah. Lepas tu N. Ni program-program dia yang saya buat. Macam biasa, include studio hash dengan in-main, buka kurungan, tutup kurungan. So, float yang kita dapat adalah 3 je kan? V, I dan R. 3 je kan? Okay. V, I dan R. So, kita letak lagi proper apa lagi ya? Variable lagi. Kita letak lagi variable kat sini. Enter the value of current flow through the circuit. So, patus F kita letak sebagai simbol untuk simpan ke dokumen bagi dokumen-dokumen mereka letak dalam F lah. Kalau kita letak lain, kita perlu buat dua kali kerja sebab kita letakkan tempat lain. Kalau kita buatkan dalam satu bentuk kerja, iaitu patus F saja. Kalau kita tekan patus F, dia akan keluarkan input sebanyak berapa yang kita letak lah bagi scan F lah. So, enter the value of current flow through the circuit. Kita letakkan I. Sebab I is current flow. Lepas tu, yang kedua, enter the value of resistance flow through the circuit. So, F, R. Kita just letak R lah, macam biasa. So, V sama dengan I darab dengan R. Betul kan? V darab dengan I darab dengan R. Kat flowchart kita. So, second output kita, tengok ni, yang secara ini, yang kat sini, the voltage variable kita kan. The voltage of value of circuit I dan R kan. Dengan itu kita tulis lah, the voltage value of circuit dan circuit is hasil bagi V ni. Hasil bagi V ni lah. Ni output dia. Enter the value kita contohlah kita letak 32, 23. Jadi jawapan dia 55 lah kan. 55 lah kan. So, dalam practical work ni apa yang kita discuss, apa yang saya fahami, programming bagi C ni adalah position bagi programming language that was initially developed by Dennis Fisher, yang
yang ciptakan tentang programming C adalah orang Dennis Ritchie pada tahun 1972. Dia adalah macam main developer bagi sistem programming language dalam untuk operate akan sistem dalam sistem kita lah. The main feature of a C tu, language C tu adalah dia memang low level access memory lah. Dia simple set of keyword, memang simple lah, clean and style, memang clean. Korang memang senang faham lah tentang C. Dia lagi banyak lah Viper, C+, lagi ada ayat language yang lain-lain. Tapi dia bagi C ni lebih senang untuk memahami kalau orang nak beginner. C ni pula dia memang sesuai untuk orang tu lah. Bagi orang nak, kalau nak apakah operating, nak dioperatkan sistem ataupun nak compile development lah, ni memang sesuai bagi korang lah kalau korang nak buildkan dia ni. Okay, conclusion kita bagi practical 1. Okay, from this practical work saya dapat pelajari tentang bagaimana I can learn to program error given in the lab with fix-it. Dengan cara saya dapat memahami bagaimana untuk membaiki program-program yang rosak ataupun error. Dengan cara memahami mistake yang kita buat pada error itu, memahami pada output yang akan berlaku lah, apa yang mistake kita buat pada nombor berapa, label keberapa. Dengan belajar mistake ni, dengan belajar semua benda ni, saya dapat mempelajari lah mistake-mistake saya yang akan pada masa yang hadapan lah. Seterusnya, saya juga telah diajar untuk bagaimana untuk membina flowchart. Dengan ini saya lebih memahami bagaimana untuk memahami tentang programming dengan cara yang lebih mudah dalam bentuk flowchart Pertamina. Seterusnya, saya juga mempelajari tentang C program, compile dan execute program dengan cara mendisplaykan ayat-ayat tersebut dekat output yang kita hasilkan lah dalam program lah. Seterusnya, saya juga mempelajari tentang program dalam bentuk certification atau bentuk dalam math. Program ni boleh dapat kita pelajari dengan cara yang lebih mendalam lah, yang kita belum ketahui. Math ni ada sebahagian daripada dia lah. Tu je. Asalnya tak apa-apa lagi saya nak bincangkan. Terima kasih lah yang mendengar sepanjang perbualan saya yang jangan yang saya agak karut, tapi agak faham lah apa yang saya cuba sampaikan. Harap apa yang siapa yang cuba mendengar ini harap faham apa yang cuba sampaikan. Terima kasih yang sudi mendengar, sudi melihat dan sudi memahami tentang apa yang saya belajar, apa yang saya ajar hari inilah. Dengan itu saya ingin berterima kasih kepada semua orang yang sudi mendengar. So jumpa lagi. Kalau ada rezeki. Assalamualaikum. Bye.